Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dan selamat sejahtera. So hari ini cikgu nak terangkan ujian anion pula, anion garam. Dia juga ada cara mnemonik nak hafal. Okey. Kalau kita tengok dalam garam, anion dia ada 4 je, iaitu sulfat, karbonat, klorida dengan nitrat. 4 je, senang. Dia tak macam cation tadi. Okey. So, langkah pertama, okay, kita buat dulu tajuk. Okay. Dia kena ada segitiga. Kalau masih ingat lagi, cikgu buat dulu. Okay, segitiga. Kemudian, atas ni kita tak ada buat garis. Cuma kita gariskan kat tengah macam ni. Okay. Dan kita nak ada 4 row dia. Yes, macam ni bentuk asas. Okay. Cara nak mnemonik dia, cikgu try ke atas. Saya nak cermelang subjek chemistry. Wah, gerak pula But always apa guys? Fras ke, fail ke, tak kisah. Okay, cara hafal je lah Cikgu doakan semua lulus dengan cemerlang. Okay, so kita start macam ni dia punya garis sini ke atas ke bawah macam ni cara kita nak isi. Okay, start dengan S. Sini S kat sini yang pertama. So tadi cikgu bagi tahu anion ada 4 jenis je. Apa S dia? Of course lah sulfat. N ke atas gerakan dia NO3 negatif. C. Okey. C dekat anion ada 2. Kan? Satu karbonat, satu klorida. C yang pertama ni klorida. C yang kedua baru karbonat. Boleh? Okey. Kalau Cl dengan CO. Okey. O dengan L. MNOPQRSTU. Yang mana jumpa dulu? Huruf L ke huruf O untuk karbonat dengan klorida? L jumpa dulu kan? Sebab tu kita ambil L dulu. Faham ke? Okey. S yang kedua, sinilah. Ulang balik. So, anion apa lagi lah kalau S memang sulfat semula. C yang kedua. C je kena ambil perhatian dia sebab dia benda yang berbeza. C yang kedua, CO lah. Karbonat. C yang pertama, L. C yang kedua, O. Ini maksud cikgu tadi. Okay, next. B. Okay. B sini, kita kita skip satu kotak sini. Kita tulis yang kat sini. B. Lepas tu A. Ni tulis dulu And then F. Okay. So ini memang kena tahu automatic lah. BA, barium, argentum, ferrum. Okay. Barium, argentum, ferrum. Nak tulis apa? Cas dia. Barium 2+, argentum plus, ferrum 2+. Boleh? Okey. Lepas dah tulis tu, kita kena isikan ruangan kotak. Ruangan dalam ni, satu kotak ni je kosong. Yang lain ada isi. Boleh So, kat tepi ni semua H+. Ni mewakili asid Semua cikgu nak awak buat H+. Bawah ni je ada 2 H+. H plus pertama, H plus kedua. Okey, yang lain ni semua cair. Okey, yang sini cair pekat. Okey, boleh? Okey. Kemudian kotak bawah sekali ni dia special. Okey, kena letak nombor 1, 2. Ni memang nombor kena ikut turutan macam ni 3. Okey. Kemudian kita nak buat observation dia. Sini buat elok-elok sikit lah. Keruhkan air kapur. Cikgu tulis Susah nak tulis satu tangan ni.
Keruhkan air kapur, pembuakan berlaku. Ni yang pertama Okey. Yang kedua, baris ketiga dia sama pemerhatian dia. So tarik panjang sikit. Okey. Mendakan putih. Boleh? Dan last sekali, satu je pemerhatian. Cincin perang perang terbentuk. Okey. Boleh? Okey, cara nak guna. Contohlah, kita ada satu garam. Garam itu garam sulfat. Okey, garam sulfat. So, cara nak guna dia, kita kena, contoh kita ada garam sulfat. So, kita nak uji anion, garam anion sulfat lah kan. Sulfat ada dua, sini dengan sini. So, kita kena tutup sulfat tu. Okey, kita akan pilih sulfat yang atas ni sebab kita punya ujian tu nak tambah apa tu untuk ujian anion dia adalah benda bawah dia. Maklumat dia benda yang kat bawah. Kalau kita tutup sini tak ada maklumat bawah. So tutup, kita nak uji sulfat, tutup sulfat. So kita akan baca yang ni. Ni, okey jap cikgu tutup. Faham ke tak faham ni? Nak tutup dengan apa Okey. Tutup dengan ni. Ni kan sulfat tadi, so tutup. Boleh? Yes. Lepas tu kita akan nak tengok apa yang perlu kita tambah, tengok yang baris yang bawah dia. Okey, macam mana? Dia semua sama je. Macam tadi, langkah pertama dia semua sama, jangan risau. Tuang lebih kurang samalah dia punya apa? Tuang dia punya ayat dia. 2 cm cube atau ml larutan garam. Garam apa? Tengoklah dalam soalan dia nak apa. Tapi anion dia sulfat tadi kan, natrium sulfat ke, kalium sulfat ke, tuang. Ke dalam, mesti tuang ke dalam mana? Mesti ada bekas tempat dia, tabung uji. Jangan lupa tabung uji wajib. Okey. Pentinglah, habis awak tuang ke dalam mana kalau tak ada tabung uji. Okey, tu wajib Yang kedua, tambahkan sedikit. Jadi cara baca dia ni, kena baca belah sini dulu. Kalau kita menghadap dia belah kiri tangan kita lah. Tambahkan sedikit larutan. Okey, lupa nak terang. H plus ni semua mewakili asid. Boleh Contoh, kalau yang ni H plus tambah Cl, jadi asid apa? Ya, asid hidroklorid, cair. So tambahkan sedikit. Ini bergantung kepada apa awak punya indikator kat sini. So kalau sulfat tadi, tambahkan sedikit larutan asid sulfurik cair. Boleh? Ke dalam, jangan lupa, ke dalam tabung uji. Okey, ketiga, ini bahan yang pertama tadi kat sini. Roh sini bahan pertama. Bahan kedua sini. Lepas tu baru sebut pemerhatian. Okey. Kemudian titiskan atau tadi tambahkan sedikit larutan asid hidroklorid cair ke dalam tabung uji. Okey. Kemudian next, tambahkan larutan larutan barium klorida. Okey, tambahkan ni. Tambahkan larutan tak nampak apa? Barium klorida. Okey, ke dalam tabung uji. Nampak tak? Okey. Last sekali, 4. Pemerhatian lah. Nyatakan. Pemerhatian apa tadi? Okey, kalau kat sini tadi yang sulfat, cikgu kata baca row sini. Jadi pemerhatian dia pun sini. Jadi pemerhatian dia adalah mendakan putih terbentuk. Mendakan putih terbentuk. Boleh? Itu untuk sulfat. Okey, kita try. Kalau garam tu kita nak uji garam klorida. Inilah garam ni. So, tutup garam tu. Yang nak uji, tutup. So, yang nak guna benda bawah. Okey, apakah langkah atau prosedur? Pertama, so kalau perasan kan dia punya step ni dia bukan dalam bentuk ayat pasif kan. Awak ubahlah. 2 cm larutan garam tadi garam apa? Klorida. Natrium klorida ditambahkan ke dalam tabung uji.
Langkah pertama. Langkah kedua, sebut benda ni. Tambah sedikit larutan asid nitrik cair ke dalam tabung uji. Ketiga, tambahkan larutan argentum nitrat ke dalam tabung uji. Pemerhatian, mendakan putih. Boleh? Okey. Senang je kan? Okey. Kemudian, kalau kita nak uji garam nitrat ni. Garam nitrat, so nak uji ni tutup dengan garam nitrat. Ini yang special sikit. Lain sikit daripada yang garam-garam lain. Ion lain. Benda sama. Pertama, tuangkan 2 cm tube larutan garam nitrat tu lah. Boleh? Ya. Kat situ. Kedua, okey. Sebab tu kita ada nombor. Kalau yang tadi, yang sebelum-sebelum ni, dia belah sini ada satu je jenis. Kat sini ada 2 jenis. Jadi, okey, dia menunjukkan kat kita mula-mula letak ni pertama. Lepas tu letak sini kedua, letak sini balik ketiga. Okey, step number 2. Tambah sedikit larutan asid apa ni? Asid sulfurik cair ke dalam tabung uji. Boleh? Cair dulu ke dalam tabung uji. Ketiga. Ketiga bukan ni. Tengok nombor yang kita nak buat nombor tadi. Numbering tadi. Kemudian tambah larutan ferrum sulfat ke dalam tabung uji. Okey, dan special sikit. Ini adalah asid pekat. Okey. Jadi, asid pekat ni bahayalah. Dia tak boleh tambah sedikit. Kita kena cakap tambah beberapa titis larutan asid sulfurik pekat ke dalam tabung uji, okey, secara perlahan pada dinding tabung uji. Dinding tabung uji. Ini kena ingatlah, dinding tabung uji. Boleh? Guna perkataan beberapa titis larutan asid sulfurik pekat secara perlahan-lahan ke dalam tabung uji. Okey? Pada dinding tabung uji. Sorry. Boleh? Last sekali. Pemerhatianlah. Okey. Apa yang terbentuk? Pembentukan cincin perang. Cincin perang terbentuk. Macam tu ayat dia. Boleh? So, ini menunjukkan garam tersebut mengandungi anion nitrat. Boleh? Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.